Tentang tarikat dan sufi ni, saya rasa kita terjerumus dalam soal istilah. Macam tarikat marifat, hakikat, syariat. Di mana masa zaman Nabi SAW tidak disebut-sebut. Ya. Cuma yang disebut dalam hadis ialah mengenai rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, iaitu kita ibadat kepada Allah seolah-olah kita nampak dia. Dan kalau kita tak nampak dia, yakinlah bahawa dia nampak kita. Mudah gitu saja, dan saya suka cara itu. Saya tahu, saya baca banyak buku, banyak istilah bombastik lah. Sastra Trivikrama lah, tapi tak sukalah kerana kita macam tenggelam tau dalam alam istilah tau. Main istilah ni, istilah tu, Nur Muhammad lah, Ruh lah, padahal kita tak tahu apa pun, ya. Kita hanya istilah di bibir saja. Mana hakikatnya? Ada satu ungkapan bahawa Islam dahulunya satu realiti, satu kenyataan, tapi tak ada nama. Sekarang dia tinggal nama, tapi tidak ada realiti, tidak ada kenyataan. Dan kita perhati ia berlaku. Saya bagi lagi satu contoh. Ukhuwah, persaudaraan Islam. Kita dikatakan sayangilah saudaramu seperti mana kamu sayangi dirimu. Ada ke? Adakah kita tunjuk cara tu? Ini sebagai contoh, bukan saya nak terus sesiapa, bukan saya nak cabar, tapi saya renung sendirilah, kan? Kita dahagakan rohani, kita dahagakan spiritual, kita dahagakan persaudaraan Islam. Dan pernah saya pergi cari jamaah Islam. Saya tinggalkan keluarga sendiri. Saya tinggalkan keluarga angkat. Kerana bukan tak sayang keluarga, bukan tak sayang kawan-kawan, tapi kita nak cari jamaah, faham tak? Orang yang bertemu kerana Allah. Sekarang saya nak tanya, adakah kamu jumpa ke orang kerana Allah? Ya, melakukan satu kerja kerana Allah. Ikhlas, orang kata. Fi sabilillah, tak payah tuntut gaji. Saya kata saya pernah buat. Memang tak dibayar gaji. Yang lain sapu pergi. Yalah. Tapi maksud saya, kita boleh terperangkap. Saya hampir terperangkap lah kerana mencari jemaah tu ada yang menunggang kita. Saya pun pernah dengar kawan-kawan yang kata dia nak cari jemaah tu, akhirnya dia sampai ke satu jemaah yang kata mari kita betul-betul ikut sunnah. Semua kena baiat dengan ketua. Semua harta kena serahkan ketua. Semua keputusan kena serahkan ketua. Sehingga ketua tu ada jemaah tu, dia mengawal dia. Ya? Dan mereka itu hidup senang. Dan mereka kat bawah hidup susah. Ini cerita bukan saya buat-buat. Saya tak payah sebut siapa dan tak payah komen siapa grup tu. Siapa yang lalui tahu. Mereka cerita kat saya. Alhamdulillah saya terselamat. Kerana mungkin Allah sayang saya. Tapi saya dan juga Syekh Sufi saya, antara murid kanan, dia beritahu saya, Syekh Sufi saya kalau nak buat jamaah macam Darul Arkam, dia boleh anytime. Dia ada ribuan pengikut yang dia bawa masuk Islam daripada Norwich, England. Dia tubuh satu komuniti kecil. Lepas tu dia pergi Europe, Denmark, Jerman, dia tubuh komuniti kecil di Potsdam. Saya pernah duduk sana. Lepas tu dia pergi ke Sepanyol, hidupkan balik Islam, Cordoba, Andalusia, masjid di Granada, satu komuniti kecil. Dan dia tentulah tempat dia memeluk Islam dan menjadi Syekh Sufi daripada di Maghribi lah, Morocco. Dan dia hijrah ke Afrika Selatan di mana dia meninggal dunia berapa tahun lepas. Berbelas tahun dia tubuh komuniti di sana yang ditarik orang, dan dia tak suka pergi kepada komuniti yang dah baka Islam, dah lahir Islam. Dia pergi cari yang baru, dakwah. Saya pun sama. Saya ni sebenarnya krisis ni. Saya pun kata, saya masuk Islam ni kalangan orang Melayu. Dan dia ada satu adat budaya yang lain dari saya. Ya? Dan yang lebih penting lagi, bercanggah dengan sepatutnya sunnah atau fitrah manusia. Bukan pakai serban apa, sunnah dari segi kelakuan. Sayang saudaramu seperti kamu sayang diri sendiri. Sentiasa ingin rapat dengan Allah. Ya, bukan heboh cakap dengan orang.
saya cukup benci. Bila jumpa orang dia kata, Masya Allah, Syekh, dia berselawat lah, antai lah, semualah. Tapi dalam hati dia ada kesumat. Ya? Gaji pekerja dia tak bayar. Bila berunding dengan orang, dia menipu. Bila cakap, dia berbohong. Ya? Jadi, dan kadang-kala, saya tak tahulah nak merayu ke Allah ke. Kadang-kala, bila saya terpaksa merayu ke Allah, Tuhanku, manalah nak cari jemaah. Akhirnya saya sedar, jangan cari selain dari Allah. Kamu akan kecewa. Sentiasalah sujud kepada dia, serah kepada dia. Ambillah setiap hari seperti mana dia datang. Janganlah mengharapkan, okeylah saya doa ke Allah, Allah carilah saya satu teman yang memahami saya. Dosalah. Hanya Allah teman sebenarnya. Baca Wadduha. Baca maksud surah Wadduha. Apa maksud dia? Ya. Jadi bila saya dengar orang kata, yalah dalam komen you boleh baca, mereka cerita Nur Muhammad, kena ada makrifat, awaludin marifatullah. Saya dah baca semua tu, tapi saya tengok orang yang cakap ni, ya. Itu sebab saya nak jumpa, kita tengok ada cahaya tak muka dia. Saya bukan throw orang tau. Yalah, Syekh Sufi saya ada cahaya ke apa, tapi dia ada bukan kata aura ke roh. Saya tak suka istilah, tapi kita boleh rasa lah diri dia yang menyerah segalanya. Bukan dia saja. Kadang ada kita jumpa hamba Allah, satu dua dalam dunia. Kadang saya jumpa, dia serah segalanya kepada Allah. Dia bikin dakwah, dia cari di Afrika Selatan lah. Dia ambil roti-roti yang orang buang, dia masak dengan tulang-tulang, dia masak untuk orang hitam yang bukan Islam, dia bagi makan. Lepas tu mereka memeluk Islam ratusan. Dan saya sendiri ambil syahadah berpuluh. Dan hidup saya hanya sekali aja. Yang lain tu adalah satu dua saya pengaruhi masuk Islam bertahun-tahun lah. Tapi ini dalam satu hari petang tu saya terima syahadah daripada hasil dia kutip orang miskin, orang hitam nak berdakwah pergi Afrika. Mereka datang aja, dakwah kata makanlah dengan nama Allah. Allah, mereka akan masuk Islam. Saya bagi contoh lah. Jadi sekarang saya duduk Malaysia. Saya alhamdulillah Allah bagi ilmu fardu kifayah komputeran. Masa pandemik dulu saya kata, okey, siapa nak belajar hacking MySejahtera? Tak ada orang minat pun. Yang minat semua ada syarat, iaitu mereka sendiri nak lepaskan diri. Tak ada yang fikir jemaah. Tak ada yang kata, apa, saya nak terima ilmu ni untuk kembangkan balik kepada masyarakat. Tak ada seorang mengungkap tu. Kalau datang kepada saya, apa, ambillah anak saya, didik dia jadi macam hacker ke, hafiz hacker ke, semua. Tapi tak ada yang mereka fikir, anak, engkau jadilah waris Apek ni. Engkau sambunglah perjuangan dia. Tak ada. Akhirnya aku jadilah warden. Tukar lampin dia, kejutkan dia, bangun solat, cari makan dia, kalau tidak dia menangis. Saya jadi macam pengasuh. Faham tak? Jadi itulah dalam perjalanan hidup kita bila sebut tasawuf ni, ya, dia satu benda intim bagi saya. Tapi tak guna. Ada orang jumpa saya, dia kalau bincang bagaimana apa ada rasa apa khasyaf ke, macam mana nak cakap dengan roh ke. It's just istilah lah, it's just terminology lah. It's just sastra lah, you know. Same like our PMX, you know, just a lot of words. But our XPM, Tun Mahathir, tak cakap banyak. Fikir macam mana selesaikan masalah hidup, masalah negara. Kita cakap senang aja, mudah. Tapi tak apalah. Hidup kita cukup panjang. Akan sampai akhirnya Allah bagi. Untuk seseorang manusia, dia sedar diri dia. Dia sedar siapa Tuhannya. Dia mencari hanya Tuhannya. Dia sujud hanya kepada Tuhannya. Yalah, ihsan tu kan. Beribadat seolah kamu nampak dia. Dan kalau bermakna, boleh nampak dia. Dalam erti kata tu tanda-tanda dia, wajah dia. Di mana kamu berpaling di situ wajahnya. Kulma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbi ala. Segala yang ada akan musnah melainkan wajahnya yang maha tinggi. Dan kalau kamu tak nampak dia, bermakna okeylah. Tak nampak kan? Yakinlah dia nampak kamu. Yakinlah dia sami, dia dengar kamu. Yakinlah dia hadir ni. Tak ada dua melainkan dia tiga. Tak ada lima melainkan dia enam. Ada dalam ayat Quran. Sekian saja. Terima kasih atas komen itu kerana mencetuskan TikTok ini. Assalamualaikum.